Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amrina binti Ahmad, nombor metrik 2748877 akan membentangkan tugasan pertama, Pembinaan Negara Bangsa untuk subjek kenegaraan SADN 1033. 31 Ogos 1957 merupakan tarikh keramat yang menjadi sejarah penting pembinaan Malaysia sebagai negara berdaulat. Hari kemerdekaan yang menjadi paksi pembentukan negara bangsa ini menjadi asas dalam mencorak hala tuju negara yang berlandaskan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penggabungan wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia pada 16 September pula melengkapkan lagi pembinaan Malaysia. Namun proses pembentukan negara berdaulat ini bukanlah bermula setahun dua sebelum laungan keramat merdeka pada 31 Ogos 1957 bergema. Ia sebenarnya telah melalui tempoh pembentukan yang lebih panjang dari itu lagi. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama bagi sebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran dan rakyatnya. Kebelakangan ini, perkataan negara bangsa sering dibangkitkan, khususnya bagi mereka yang mendapat pendidikan dalam bidang sains politik juga sejarah. Negara bangsa perlu merangkumi 3 komponen utama iaitu negara, individu dan bangsa. Negara merujuk kepada wilayah kewujudan kelompok manusia, individu yang merupakan manusia itu sendiri, manakala bangsa pula merupakan satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Negara ditakrif sebagai kawasan tertentu yang mempunyai sempadan yang jelas. Ada penduduk yang tinggal di situ, ada kerajaan yang sah memerintah dan kerajaan itu pula mestilah menjalankan pemerintahan dengan berkesan. Bangsa pula ditakrif sebagai kewujudan dalam kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama dalam konteks jasmani, politik juga kebudayaan. Negara bangsa mempunyai 3 syarat utama sebelum ia dikategorikan sebagai sebuah negara bangsa. Pertama, masyarakat yang tinggal di situ perlulah hidup dalam keadaan bersatu padu tanpa dipisahkan oleh fahaman perkauman yang sempit seperti kedaerahan, kepercayaan, bahasa, budaya, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya yang boleh membawa kepada perpecahan. Sebagai contoh, dasar pendidikan kebangsaan dan dasar kebudayaan kebangsaan yang mana kedua-dua dasar ini bertujuan menyatukan penduduk dengan mewujudkan nilai yang sama sebagai nilai kebangsaan di kalangan mereka untuk dikenali sebagai bangsa Malaysia. Yang keduanya, sebilangan besar rakyat mestilah berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Perbezaan yang wujud di kalangan mereka hanya berbeza dari segi kaedah atau cara untuk mencapai matlamat sahaja. Tidak akan wujud kekawatan politik kerana sebilangan rakyat mempunyai matlamat politik yang sama, iaitu demokrasi. Syarat ketiga ialah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Rakyat mematuhi kepada undang-undang dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan kepada mereka. Haig dan Harrop menentukan sesebuah negara bangsa hanya terbentuk apabila melalui 4 proses, iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam konteks Malaysia, proses awal pembinaan negara bangsa lebih tertumpu kepada keperluan politik. Usaha-usaha secara intensif bagi mencapai matlamat mula dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei 1969, khususnya menerusi rancangan dasar ekonomi baharu atau DEB. Pembinaan negara bangsa Malaysia berdasarkan acuan sendiri harus dilaksanakan melalui pelbagai saluran. Antara saluran yang paling penting antaranya ialah pendidikan, kerana bidang ini berperanan sebagai wadah utama pembentuk perpaduan masyarakat dan seterusnya mencorakkan pembentukan negara bangsa. Ketika kita ingin membentuk negara ini dahulu, tolak ansur adalah kunci utama dengan harapan generasi selepasnya dapat mengamalkan sikap toleransi ini atas pengorbanan besar yang telah dibuat bagi memastikan keharmonian sentiasa terjaga.
Bagi sesebuah negara berbilang kaum, integrasi nasional sentiasa menjadi sesuatu yang rumit. Tetapi matlamat itu tidak mustahil untuk dicapai jika semua rakyat Malaysia mempunyai kesedaran, menghayati sejarah, menyedari kedudukan diri dan meletakkan kepentingan negara sebagai satu keutamaan. Apabila semua rakyat beradab pada sejarah negara, sedarlah bahawa kita selangkah semakin mendekati negara bangsa yang diidamkan. Jika dilihat kepada situasi Malaysia pada hari ini, proses pembinaan negara bangsa sejak awal kemerdekaan terselah kematangannya dan jelas membuahkan hasil. Pertama, pada penghujung Februari 2020, Malaysia berada dalam keadaan kerajaan interim. Namun, rakyat hidup aman damai tanpa berlaku sebarang kejadian tidak diingini walau negara dilanda kemelut politik. Kedua, pandemik COVID-19 membuktikan rakyat Malaysia berbilang kaum berjuang sebagai sebuah negara bangsa memerangi wabak ini. Sikap saling bantu-membantu terselah saat Malaysia dan frontliners atau barisan hadapan berada di saat getir. Namun, warga Malaysia berbilang kaum tampil menghulurkan bantuan. Tahniah Malaysia. Sekian, terima kasih.